اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 6, baris yang kelima daripada bawah. Muka surat 6, baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka jatuh di dalam hatinya hati hamba pekerjaan itu, yakni lintasan di hati selepas daripada dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keinsafan. Yang pertama-tama terlintas di hati adalah berkaitan dengan bagai-bagai nikmat yang dikurniakan kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan berbagai-bagai nikmat, menuntut supaya mensyukuri akan Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pekerjaan lintasan di hati hak pertama-tama berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Patut sebenar-benarnya, patut sesungguh-sungguhnya, kerana bukan mustahil pada yang demikian itu, demikian yang jatuh yang berlaku ke dalam hati hamba. Mari daripada pertama-tama yang terlintas di hati mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala pada akal, dengan permulaan tilik, dengan permulaan fikir, yang mana terdahulu selepas daripada Allah Ta'ala campurkan keinsafan. Bila Allah campurkan keinsafan, yang pertama-tama yang terlintas di hati seseorang hamba adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengurniakan bagai-bagai nikmat, yang melepaskan kita daripada bagai-bagai mudarat dan kebinasaan. Kemudian Allah yang mengurniakan bagai-bagai nikmat menuntut akan kita mensyukuri akan nikmat, beribadah akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala telah mengutuskan Rasul, yang mana Rasul mengkhabarkan akan kita bahawa bagi kita Tuhan yang amat besar sebutan, yang amat kuasa. Ini hak berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menyuruh kita mengerjakan suruhan zahir dan batin, meninggalkan larangan zahir dan batin. Jikalau kita derhaka akan Allah, kita akan diseksa. Jikalau kita taat akan Allah, kita akan diberi balasan pahala, balasan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hak lintasan hak mula-mula sekali. Bila terlintas seumpama tu, maka jatuh ke dalam hati hamba pekerjaan itu. Mana pekerjaan hak lintasan hak berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Lintasan berkaitan dengan perintah Allah, mengerjakan suruhan, perintah Allah, meninggalkan larangan. Kerana perkara itu bukan perkara yang mustahil, yang mana apabila kita fikir permulaan akan terhasil seumpama tu.
Tapi hak ning ni hak fikir terlintas sebagaimana yang dipandu oleh Imam Ghazali rahimahullah. Apabila jatuh ke dalam hati seumpama tu, maka takut ia hamba atas dirinya tatkala itu, tatkala jatuh ke dalam hati hak berkaitan dengan lintasan hak permulaan dan terkejut. Terkejut ni lebih tinggi daripada takut. Maka timbullah takut ke dalam hati kita apabila kita mengenal akan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mengetahui suruhan Allah zahir dan batin, kita diperintah meninggalkan larangan Allah zahir dan batin, maka timbullah takut ke dalam hati kita. Sebab nak timbul takut ke dalam hati ni, mari daripada yang pertamanya adalah ilmu pengetahuan. Itu yang pertama-tama, yang mana dalam kitab Minhajul Abidin secara terperinci akan membicarakan 7 akabah, dia panggil 7 bonggok, 7 bukit, 7 peringkat dalam kitab Minhajul Abidin. Tetapi hak permulaan ini akan didatangkan 7 peringkat itu secara kasar, dia panggil secara ijmal. Jadi sekarang ni permulaan nak bicara berkaitan dengan ilmu dan makrifah. Ini permulaan sekali. Kemudian dia akan pergi kepada taubah. Dia akan pergi kepada taubah. Tetapi permulaannya akan didatangkan secara kasar. Ini secara kasar untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, untuk mengerjakan suruhan Allah zahir dan batin, untuk meninggalkan tegahan Allah zahir dan batin, yang mana kesemua itu dimulai dengan ilmu. Dimulai dengan ilmu. Apabila terhasil ilmu, maka timbul takut akan Allah Subhanahu wa taala. Bila takut akan Allah, maka segera bertaubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubah tu pergi kepada akabah yang kedua. Ini akan sekarang ni secara kasar terlebih dahulu. Mungkin ayat kita tu dia agak payah sedikit lah, agak sukar sedikit ayat kita. Yang mana terjemahan Syekh Daud Al-Fatani ni dia mengikuti sepenuhnya kitab Minhajul Abidin hak karangan Imam Ghazali rahimahullah. Tidak diperbaharukan ayat, tidak. Bukan kata dalam kitab Minhajul Abidin ibarat susunan ayat tu agak payah, maka Syekh Daud Al-Fatani pun menyusun balik dengan susunan ayat yang lebih mudah. Tidak. Syekh Daud Al-Fatani terjemah betul benar sebagaimana hak dalam kitab Minhajul Abidin, terjemah betul benar. Yang mana sebenarnya kalau terjemah betul benar daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu, dia kadang-kadang ada sedikit kesukaran. Sebab dia punya kaedah bahasa Arab dengan kaedah bahasa Melayu kita berbeza. Kaedah bahasa Arab dengan kaedah bahasa Melayu kita berbeza. Faham tak ni? Jadi apabila terjemah betul benar tanpa ada penyusunan ayat mengikut kaedah bahasa Melayu, di situ ada sedikit payah ayat kita. Faham tak ni? Sebab dia bahasa lain, bahasa Arab dia ada grammar panggil. Grammar panggil. Bahasa Melayu dia ada grammar juga tak? Tata bahasa panggil. Dia adalah bahasa Arab ada dia punya nahwu, saraf dia apa semua. Dia ada grammar dia. Bahasa Melayu pun dia ada grammar dia. Jadi kalau terjemahan kepada bahasa Melayu mengikut kaedah bahasa Arab ada sedikitlah kepayang ayat. Tapi ini ulama dahulu. Dia terjemah betul benar, tak ada nak ubah ayat. Apa dak ni? Adapun orang sekarang dia ambil kitab Minhajul Abidin, dia permodernkan susunan ayat mengikut kaedah bahasa Malaysia. Tapi disusun tu mengikut faham dia daripada kitab Minhajul Abidin hak Imam Ghazali asal, tetapi terkadang faham tu tidak menepati hak kehendak kitab. Jadi walaupun terjemah Syekh Daud ni agak payah ibarat dia, tapi kalau kita belajar molek tak akan lari daripada kehendak kitab. Tapi orang sekarang ni dipermodernkan
mengikut kefahaman dia daripada kitab asal Minhajul Abidin, kefahaman tu terkadang tak tepat. Jadi disusun ayat tu tidak menepati kehendak kitab asal Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah. Tapi Hak Syekh Daud ni sebagaimana ulama-ulama lampau, dia tidak ada ubah apa-apa, ikut direct sepenuhnya kitab yang diambil. Ini terjemahan daripada kitab Minhajul Abidin. Jadi selepas daripada keinsafan, pertama-tama terlintas di hati kita adalah berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Kemudian pergi kepada mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangan Allah, tegahan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pokok pangkat itu semua datang daripada ilmu. Apabila ada ilmu, maka takut akan diri tak kala itu dan terkejut. Bila takut itulah akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah lintasan. Yang pertama-tama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lintasan inilah pertama khatir. Mula-mula khatir mana apa? Lintasan di hati yang terkejut itu. Terkejut apabila kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, bila kita mengetahui suruhan Allah, mengetahui larangan Allah, timbullah takut dan terkejut di hati kita yang menjagakan hamba, yang menyedarkan hamba daripada kelalaian. Mari daripada lintasan mengenal Allah, mengetahui suruhan larangan Allah, maka timbul takut, timbul terkejut di hati. Takut terkejut hati itulah yang menjagakan hamba, yang menyedarkan hamba daripada kelalaian selama ni. Kelalaian dalam bab pegangan, kelalaian dalam bab suruhan zahir, kelalaian berkaitan dengan larangan zahir dan batin, suruhan zahir dan batin. Maka akan menjagakan hamba, menyedarkan hamba daripada kelalaian dan mendatangkan hujah akan dia akan hamba. Mendatangkan hujah ni dengan bahawa menjadi dalil atas bahawa Allah Subhanahu wa taala ni Tuhan yang memberi kita bagai-bagai nikmat dan memutuskan daripada hamba uzur. Apa uzur? Minta uzur ataupun dipanggil berdalih. Tak ada dah, memutuskan daripada hamba. Lintasan tu akan memutuskan daripada hamba uzur. Maksudnya apa? Berdalih. Tak ada dalih dah lah. Bila kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, tak ada dalih dah kita ni. Bila kita mengetahui surah Allah zahir dan batin, tak ada dalih dah kita. Bila kita mengetahui larangan Allah zahir dan batin, tak ada dalih dah, kita ada uzur dah. Uzur ni apa panggil apa? Dan memutuskan oleh lintasan tadi pertama-tama tu, daripada hamba uzur ni apa? Uzur ni berdalih lah. Nak berdalih begitu pun tak ada dah. Hak berdalih bagai-bagai ni, mari keinsafan, tidak kembali pada ilmu yang pertama mengenal Allah, tidak kembali kepada ilmu untuk mengetahui surah Allah zahir dan batin, untuk mengetahui larangan Allah zahir dan batin. Banyaklah dalihnya, dalih begitu, dalih begini. Kalau tidak dimulai sebagaimana dalam kitab Minhajul Abidin. Tapi kalaulah memulai selepas ada keinsafan tu dengan susunan dalam kitab Minhajul Abidin, memutuskan daripada hamba uzur, dah ada dalih, tak ada dah. Perbetulkan pegangan, perbetulkan amal ibadah zahir dan batin, segera bertaubat daripada maksiat zahir dan batin. Tak ada dalih-dalih dah. Jalan agama Allah, jalan yang sangat terang, sangat nyata dan sangat mudah. Hak kita payah dalam jalan agama ini adalah untuk memperbanyakkan amal-amal. Dengan amal sunat. Hak tu nak kena mujahadah betul benar. Adapun untuk memastikan bahawa akidah kita lurus betul, kemah bab akidah, selesailah berpegang dengan akidah yang lurus, akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah yang suci. Untuk kita menyempurnakan kewajipan,
Semayang, puasa. Tu sahaja, tak ada payah-payahnya. Hak payahnya nak mujahadah, wajib sunat, wajib sunat, wajib sunat. Tinggal yang bukan kata yang haram tetap dah tinggal. Hak haram tetap dah tinggal. Nak tinggal segala-gala yang makruh, yang haram, tapi yang tidak ada faedah akhirah. Tu hak sukar. Hak tu nak kena mujahadah sungguh. Hak haram memang kita tinggal dah, tapi ilmu lah. Kita tinggal dah haram, mengumpak kita tinggal, memfitnah kita tinggal, memaki hamung kita tinggal, mengadu domba kita tinggal, melihat perkara dia haramkan kita tinggal, dengar perkara dia haramkan kita tinggal. Tapi bukan tinggal hak haram saja, hak makruh pun tinggal, hak khilaful aula pun tinggal, hak tak ada faedah akhirah. Benda haru tapi tak ada faedah akhirah tinggal. Benda haru akhirahnya tak ada soal pun, sebab tak ada dosa benda haru ni, tapi tak ada pahala. Rugilah dunia kita kalau dengan benda yang haru. Dosanya tidak, tapi pahalanya tidak. Dah rugi. Umur kita singkat, tapi pahalanya tidak ada. Jadi haru-haru tak ada faedah, akhir tu tinggal. Tu nak kena mujahadah sungguh-sungguh. Hak tu ni dipanggil kedudukan dalam beragama. Tapi nak pastikan kita beragama betul. Pegangan pegangan yang jelas. Amal ibadah semayang hak kita ada, hak yang agama sempurna, dia punya syarat rukun, syarat bagi rukun, syarat berjemaah, apa payahnya? Tapi mari daripada hak lintasan permulaan tadi tu tak ada dalih lah. Tapi kalau tidak ikut susunan dan kitab Minhaj ni, dalih akan timbul macam-macam dalih. Begitulah, beginilah. Maknanya kalau dalam kitab Minhaj menyatakan bahawa di hadapan dalam bab aqabah ilmu, terkadang kamu berpegang dengan akidah yang terpesong, maka ibadah yang kamu lakukan jadi debu yang berterbangan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita mengikut jalan kitab Minhaj, kalau kamu berpegang akidah yang terpesong, kenapa kita nak berpegang akidah yang terpesong? Sebab kita mulai dengan ilmu mengenal Allah, mengenal Rasul. Maka pegangan terpesong tidak adalah. Kalau terdahulu pegangan terpesong, segera bertaubat kepada Allah. Maka bila Imam Ghazali mengatakan, terkadang kamu berpegang akidah terpesong, maka ibadah kamu akan didebu yang bertaburan. Kalau ikut jalanan kitab Minhaj ni, maknanya kita minta berlindung daripada akidah terpesong yang jelas bagi kitanya. Mana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tak ada isu ni. Tapi kalau bagi orang yang tak ikut jalanan kitab Minhaj ni, kalau gitu berat kalau kita berpegang akidah yang terpesong, amal ibadah kita jadi debu yang bertaburan. Kenapa pula? Kenapa kamu pula? Sebab kenapa kamu jadi takut dengan kata Imam Ghazali seumpama tu? Dia pun tak mengaji bab pegangan. Tu dalih macam-macam lah. Dia akan timbul dalih macam-macam. Siapa peringkat Tuhan nak terima, tak mau terima, hak Tuhan kita buat aja. Hak Tuhan lah. Tapi ada garis dia. Dia ada peraturan dia. Nak diterima amal ibadah kita, ada peraturan dia. Kita tak mengikut peraturan, terpulang ke atas Allah. Terima ke tak terima. Hebat kita. Wa amal ibadah, tapi hebat seumpama tu. Kita ikut garis molek, tak ada timbul dalih-dalih dah. Pegangan yang sebenar, amal yang sebenar, mudah-mudahan Tuhan terima amal ibadah kita. Tu sahaja. Tapi terima tak terima pun kita buat molek dahulu, mudah-mudahan Tuhan terima. Ni kita buat tambah ikut dalam kitab Minhaj ni. Yang pertama, biarlah mengenal Allah terlebih dahulu, perbetulkan pegangan. Belajar tak boh. Pilih Mazali sebut, terkadang kamu berpegang dengan akidah yang terpesong, ibadah kamu akan jadi debu yang bertaburan. Dah lama ke ni saya semai sunat, saya puasa sunat, saya banyak mengaji Al-Quran, saya banyak berzikir, tak terima lah. Kalau kamu berpegang dengan akidah yang terpesong, kenapa pula kamu berpegang dengan akidah yang terpesong? Sebab tidak dimulai dengan sebarang dari kitab Minhaj, ilmu terlebih dahulu. Maka tak timbullah akidah terpesong tu. Kenapa pula akidah terpesong? Tambahan pula, ilmu yang pertama-tama yang ibu bapa kita wajib ajar kita ada akidah lah.
Kita ni bukan mu'allaf kebanyakan kita ni. Bukan masuk Islamnya kemudian kita lahir daripada ibu bapa Islam. Ilmu akidah ni ilmu yang pertama-tama yang wajib ibu bapa kita ajar kepada kita, dan ilmu akidah ni ilmu yang pertama-tama yang wajib kita ajar kepada anak-anak kita untuk memastikan anak kita tidak berpegang dengan akidah yang terpesong. Jadi Imam Ghazali kata terkadang kamu berpegang akidah terpesong tidak berlakulah. Tapi kalau tak dapat didikan yang sebenar, kita balik pula, kita tak kembali kepada didikan yang sebenar, kita buat ibadah kemudian timbullah dalih macam-macam. Tapi kalau mari lintasan kita ambil hal ni susun molek dan memutuskan daripadanya, daripada hamba tadi, uzur, tak ada dalih-dalih dah. Jalan straight je, akidah yang sebenar, amal yang sebenar. Pandai ni. Yalah, itu semua bahagian masing-masing. Tuhan kehendak kebaikan, terbuka hati. Tuhan kehendak kesesatan, hati tidak akan terbuka. Surah Al-An'am ayat yang ke-125, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Sesiapa yang menghendaki oleh Allah akan bahawa memberi hidayah oleh Allah akan sesiapa tadi, nescaya akan terbuka, akan lapang oleh dadanya akan agama Allah. Tapi sebaliknya Tuhan mengatakan, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Dan sesiapa yang menghendaki oleh Allah akan bahawa menyesat oleh Allah Ta'ala akan sesiapa, Allah Ta'ala akan jadikan hati dadanya sempit, sesak, tak terbuka pun. Payah nak terima. Walaupun cerita berakidah, ilmu yang pertama-tama pun tak terbuka. Sebab apa? Sebab Allah menghendaki akan siapa akan kesesatan. Baik jahat semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, bahagian masing-masing. Ni kadang-kadang ni kita ni bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni di antara amalannya adalah tadarus, membaca Al-Quran. Terkadang rajin sangat-sangat membaca Al-Quran. Bukan hanya bulan Ramadan, bulan-bulan lain pun kalau program untuk membaca Al-Quran cukup ramai. Tapi biasanya membaca Al-Quran ni orang ramainya orang perempuan lah, nak banding dengan orang lelaki. Biasanya gitulah. Surau Imam tak tahulah mana ramai lelaki dengan perempuan, tempatlah perempuan lah kalau bab-bab ngaji Quran ni. Kalau buat program membaca Al-Quran, tapi sebelum tu ada program kuliah, ada yang sengaja datang kemudian hanya untuk membaca Al-Quran. Ada yang tersalah mari awal, dengar kuliah terlebih dahulu, bergelisah. Ni orang perempuan juga beritahu, bergelisah dia kata. Dah orang ajar apa tu? Ajar berakidah biar betul. Dah kenapa nak gelisah? Tak boleh nak duduk, tak boleh. Dah gelisah. Pada ni. Sebab dia tersalah mari awal. Sebahagiannya memang tak mari awal. Sebab apa? Baca kitab dulu. Baca kitab dulu. Kita nak ngaji Quran aja kemudian daripada tu. Sengaja mari lewat lah sebab masa tak apa lagi. Hak tersalah mari awal, bergelisah. Walaha membaca Al-Quran tu kita maklum sunat. Selebih-lebih zikir. Selebih-lebih zikir adalah membaca Al-Quran. Tapi kita maklum hukumnya sunat. Yang besarnya kita berakidah dengan akidah Al-Quran, kita beramal dengan amal Al-Quran. Hak tu hak paling besar sekali. Berakidah dengan akidah Al-Quran, beramal dengan suruhan yang terkandung dalam Al-Quran, hak zahir dan hak batin, meninggalkan larangan Al-Quran, hak zahir hak batin. Hak tu hak kewajipan kitanya. Jadi macam mana kita nak berakidah dengan Al-Quran, kita nak beramal dengan Al-Quran, sebab kita orang Melayu, kita tak reti bahasa Quran. Kita hanya alhamdulillah boleh baca betul. Nak berakidah dengan akidah Quran, beramal dengan amal Quran tu mengaji fardhu ain tauhid, fiqh tasawuf. Kita membaca Al-Quran sunat. Kita nak berakidah dengan akidah Al-Quran, nak beramal dengan amal Al-Quran, hak tu kita duk ngaji tauhid, fiqh tasawuf, fardhu ain. Mana apa tu? Nak berakidah dan beramal dengan Al-Quran lah. Sepatutnya orang yang kuat mengaji Quran, dialah yang paling kuat belajar. Sebab apa? Sebab nak
beramal, berakidah dan beramal dengan Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran sahaja tanpa berakidah, tanpa beramal, bukan kata baca Al-Quran tu tidak diterima oleh Allah, bahkan Al-Quran tu akan laknat balik orang yang membaca tanpa berakidah, tanpa beramal. Jadi pelik. Nak boleh ke pandai baca Quran tu bukan mudah. Nak boleh ke pandai baca Quran tu malu. Belajar tua-tua ni. Ada pun kita belajar kitab ni tak ada malu-malu pun. Tak ada telinga sahaja. Orang tak tahu pun kita ni pandai dah ke, tak pandai lagi ke, orang tak tahu. Kita hangguk je. Hak pandai pun kita hangguk, hak baru dengar pun kita hangguk. Ada pun kita mengaji Al-Quran, buka mulut, orang boleh bumakah lalu dah. Buka je mulut, Allah tahu tu ilmu dia. Pada ni. Malu mengaji Quran ni. Tapi boleh hadap. Belajar Al-Quran untuk membaca Al-Quran, tapi belajar untuk beramal dengan Al-Quran, tu dia kata pelik, dia panggil pelik. Hak sunat sungguh, hak kewajipan besarnya akidah Al-Quran tidak dipedulikan. Hak suruhan zahir batin dalam Al-Qurannya macam mana, larangan zahir batin dalam Al-Qurannya macam mana. Tapi hak cerita tu pun orang kuat tadarus juga. Dia kuat tadarus dan dialah hak kuat belajar. Dia kuat tadarus dan dia hak kuat belajar. Kadang-kadang dia kata nasihat jugalah hak kawan-kawan hak sama-sama tadarus tu. Buat dah heran je. Bahagian masing-masing. Mana dia yang kuat tadarus dan dia kuat belajar sebab apa? Tadilah membaca Al-Quran sunat, berakidah dengan akidah Al-Quran tu nombor satu sekali. Itu nombor satu. Tanpa akidah, Imam Ghazali kata dah, amal yang kamu lakukan jadi debu yang bertaburan. Tuhan tidak akan terima. Bukan Quran tu akan laknat balik. Bukan kata amal jadi debu yang bertaburan. Kalau akidah yang terpesa untuk akidah yang kufur, kekal neraka selama-lamanya. Dia syirik jali, sama sekali tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa selain dosa syirik, Allah Taala mengampuni sesiapa yang telah kehendak. Adapun dosa syirik, sama sekali Allah Taala tidak akan mengampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah Taala sama sekali tidak akan mengampuni dosa mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Syirik mana? Syirik jali. Syirik yang besar. Syirik yang besar. Dia ada syirik kecil, riak contohnya. Allah mengampuni kepada siapa Allah Taala kehendak. Adapun syirik yang besar, sama sekali Allah tidak akan mengampuni. Syirik yang besar ni ada dua. Ada yang jali, ada yang khafi. Ada syirik besar yang jali. Jali ni terang nyata, penyembah berhala. Ada syirik besar yang khafi, yang tersembunyi, berpegang dengan akidah yang kufur. Itu syirik besar yang khafi, yang tersembunyi. Zahirnya orang Islam, sembahyang tidak tinggal, puasa tidak tinggal, tapi berakidah dengan akidah yang kafir ijma' ulama. Itu kena ngaji molek. Ini hak pertama-tama kalau dalam bab ilmu adalah ilmu akidah. Tapi kalau ikut jalan kita ambil, tak ada dalih-dalih dah lah. Maknanya jalan dengan akidah yang sebenar, amal belajar betul benar. Hak kita banyak tersilap lampaunya, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Walaupun kita terdahulunya dalam keadaan jauh daripada agama Allah, berpegang dengan akidah-akidah yang terpesong, tetapi jangan putus asa. Sebab apa? Allah Ta'ala Maha Pengampun. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu an rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kata olehmu ya Muhammad, wahai hamba-Ku yang melampaui atas diri mereka, yang melampaui, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni sekalian dosa.
Melainkan dosa syirik, Allah Ta'ala sama sekali tidak mengampuni. Allah Ta'ala mengampuni sekalian dosa. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Allah Ta'ala perintah ke Nabi seru kepada hamba Allah yang melampau atas diri, berpegang akidah yang salah, meninggalkan suruhan zahir dan batin, mengeja kalangan zahir dan batin, melampaulah. Jangan putus asa. Allah Ta'ala ini mengampuni dosa sekaliannya, melainkan dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bulan-bulan Ramadan ni, selain daripada cerita kelebihan, kena cerita molek lah dia punya prasyarat dia. Kelebihan lah, prasyarat jangan lupa. Faham tak ni? Samalah perkara dunia gitu juga. Apa perkara dunia yang kita nak, ada prasyarat dia. Tengok luar dia tulis, dia punya pendapatan dia tinggi, begian. Tengok prasyarat dia, kelulusan tak tara mana, pengalaman banyak mana. Jangan duk tengok kepada gaji upah je, tengok luar iklan tu kan. Oh, gaji besar. Hak tu yang kita nak, gaji besar. Tengok bawah tu prasyarat dia. Lulusan macam mana? Pengalaman macam mana nak dapat kelebihan tu? Itu perkara dunia. Sama juga dalam perkara akhirah. Nak dapat kelebihan bulan Ramadan, prasyaratnya mana? Nama satunya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa. Orang-orang yang beriman, yang lengkap ke-6 rukun iman, terutama rukun iman yang ke-6 tu. Baik jahat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disuruh pada mereka yang beriman. Islam kita warisi, iman kita tidak warisi. Islam lain, iman lain. Orang Islam tidak semestinya beriman. Orang beriman terkadang Islamnya tidak. Islam lain, iman lain. Satu Islam, satu iman, satu ihsan, tiga-tiga tu lain-lain. Islam kita warisi daripada ibu bapa. Iman kita tidak warisi. Jadi kefarduan puasa ni seru kepada orang-orang yang beriman. Kena pastikan lengkap ke-6 rukun iman. Jangan mudah-mudah pula orang Islam beriman lah. Salah sangat tu. Tu permulaan bicara Islam, iman dan ihsan tu. Kalau faham seumpama tu, orang Islam pastilah beriman, tak kena sangat lah, tak betul sangat. Islam warisi, iman tidak warisi sama sekali. Untuk pastikan kita termasuk dalam seruan Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam tu. Wahai orang-orang yang beriman. Mana kena cerita molek prasyarat. Untuk dapat kelebihan dalam bulan Ramadan, perbanyakkan amal-amal yang sunat. Nak memperbanyakkan amal-amal yang sunat, kewajipan pasti kan, terutama sekali kewajipan taubah. Kewajipan taubah tu kewajipan ijma' ulama. Nanti dalam kitab Minhaj, tanpa bertaubah, amal ibadah sunat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Imam Ghazali mengatakan bahawa perbandingan tuang hutang tidak akan terima hadiah. Itu perbandingan. Tuang hutang tidak akan terima hadiah. Hutang kita tak bayar, kemudian kita nak atau hadiah, tuang hutang terima ke tak? Tuang hutang tak akan terima. Begitu juga kita nak amal sunat, taubah wajib ijma' ulama, kita tidak, Allah tak akan terima. Amal sunat tanpa bertaubah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi taubah ni mari daripada mana? Mari daripada ilmu. Sebab tu dalam kitab Minhajnya, akabah yang pertama ilmu, akabah bonggok peringkat yang kedua adalah taubah. Tanpa ilmu tidak ada taubah. Man la yutibal ain falaisa bitaib. Orang yang tidak menuntut ilmu itu bukan orang yang bertaubah. Daripada ilmulah mengetahui dosa dan pahala. Daripada mengetahui dosa pahala ni, kita pun segera bertaubah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ilmu tidak ada taubah. Jadi pokok pangkalnya kembali pada ilmu. Sebab tu dalam kitab Minhaj, dia akan mulai bicara ilmu. Dia akan bicara ilmu.
Beribadah kepada Allah dimulai dengan ilmu. Jadi daripada lintasan berkaitan dengan mengenal Allah dan Rasul ni, maka memutuskan daripada uzur, tak ada dalil-dalil dah, dan mengkejutkan dia kepada tilik dan mengambil dalil. Mengkejut mana? Membangkitkan akan dia akan hamba kepada tilik dan mengambil dalil. Tilik dengan akal, mengambil dalil atas ini atas mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga dalil atas mengenal akan Rasul, dan menggerak-gerakkan hamba. Ya, dan menggerak-gerakkan hamba. Di situ bukan dang tu, maka. Dia nak maka di situ. Itu salah cetakan tu. Maka menggerak-gerakkan hamba. Mana pun menggerak bangkit oleh hamba pada ketika itu, pada ketika jatuh hak lintasan di hati yang menyedarkan hamba, dan membalik-balik akan dia, menggementarkan akan dia akan hamba, dan tiada tinggal baginya ketetapan, dan menilik ia hamba, mengamati ia hamba di dalam jalan kelepasan. Jalan kelepasan daripada bahaya di hari akhirat, dan dapat aman. Dapat aman, bukan tempat aman tu. Dan dapat aman, dapat sentosa dan selamat. Dapat aman, dapat sentosa dan selamat. Kelepasan ni dan dapat aman daripada barang yang jatuh di dalam hatinya, lintasan yang jatuh dalam hatinya, atau yang didengarnya dengan telinga daripada khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan bagimu Tuhan yang maha kuasa, yang maha mengetahui hak bicara terdahulu. Bila dengar daripada khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hamba ni akan cari jalan untuk kelepasan, dan dapat aman, dapat sentosa daripada barang yang jatuh dalam hatinya. Hak lintasan ketakutan dalam hati ni. Ketakutan dalam hati ni mari daripada hak permulaan. Mari keinsafan, timbul lintasan berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan suruhan Allah, berkaitan larangan Allah, maka timbullah gementar dalam hati, maka hamba akan tilik mana jalan untuk dapat kelepasan, dan jalan untuk dapat aman, dapat sentosa daripada hak timbul ketakutan dalam hati. Dan juga barang yang atau yang didengarnya dengan telinga daripada khabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab khabaran Nabi ni menceritakan berkaitan dengan Allah, khabaran Nabi menceritakan berkaitan dengan suruhan Allah dan juga larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka akan membangkitkan hamba kepada untuk lepas dan untuk dapat aman daripada barang yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak barang yang didengar dengan telinga, nak ambil mana? Sebab kita bukan hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak dengar khabaran Nabi ni berkaitan dengan suruhan, larangan. Khabaran Nabi berkaitan dengan khabar-khabar yang menggembirakan, khabar yang menggembirakan. Cerita apa? Cerita bab pahala-pahala. Itu khabar yang menggembirakan, taghrib, menggembirakan. Tapi khabar daripada Nabi juga peringatan-peringatan, amaran-amaran, balasan di hari akhirahnya macam mana. Jadi kita nak lepas dan nak dapat aman daripada yang dengar daripada khabar Nabi ni, hak ni ilmu lah. Ada ni. Sebab Nabi ni Bashir wa Nazir. Nabi inilah yang bawa khabar-khabar gembira. Ini cerita bab kelebihan. Dan Nabi jugalah yang memperingatkan dengan amaran-amaran yang keras. Macam mana balasan di hari akhirahnya macam mana. Balasan di hari akhirahnya macam mana. Jikalau kita derhaka akan Allah zahir dan batin. Derhaka zahir, macam mana balasan akhirah. Orang terbabit ni riba, macam mana balasan akhirah. Orang terbabit dengan makan harta sesama anak Adam dengan cara yang tak betul, macam mana balasan akhirah. Orang yang terbabit dengan mengumpat, macam mana balasan akhirah. Ada ni. Hak ni peringatan
menakutkan yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dua tu kena ada. Saya sebut tadilah, cerita kelebihan, cerita peringatan, cerita pahala, cerita dosa, cerita akidah yang sebenar, cerita akidah yang tak sebenar, cerita amal yang ikut garis, kena cerita amal yang tak ikut garis. Cerita macam mana orang yang membaca Al-Quran serta beramal dengan Al-Quran, Quran akan menjadi syafaat di hari akhirat. Cerita pula macam mana orang yang membaca Al-Quran, tidak beramal dengan Al-Quran, bukan menjadi syafaat di hari akhirat, bahkan akan dilaknat pula oleh Al-Quranul Karim itu sendiri. Kena cerita lah. Orang ni baca Al-Quran, kemudian berakidah dengan akidah Al-Quran, beramal dengan amal Al-Quran, akan menjadi syafaat di hari akhirat. Al-Quran tu menjadi syafaat. Tapi sebaliknya, kena cerita kedua-dua. Ini hak jalanan agama kita, cerita kedua-dua. Mana cerita hak khabar menggembirakan, apa? Harap kitanya. Cerita peringatan, takut kitanya. Dan nak kena ada dua tu kan. Takut nak kena ada, harap nak kena ada, khauf dan rajak kena ada kedua-dua. Khauf dan rajak kena ada kedua-dua. Daripada cerita kelebihan, haraplah kitanya rahmat Allah dan kurnia Allah. Bila cerita yang menakutkan, takutnya kitanya. Dia kena dua-dua. Ada ni. Jadi yang didengar dengan telinga daripada khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cari jalan macam nak lepas, nak dapat aman daripada apa yang didengarkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tiada dapat mana oleh hamba padanya, pada kelepasan, padanya pada kelepasan dan dapat aman, maka tiada dapat oleh hamba padanya pada kelepasan daripada bahaya akhirat dan tempat aman, tempat yang sentosa. Tiada didapat jalan yang lain daripada menilik kepada dalil dengan akal dan mengambil istidlal, mengambil dalil dengan kejadian ini, dengan kejadian Allah Subhanahu wa taala, mengambil dalil atas Tuhan yang menjadi akan dia, menjadi akan kejadian, akan makhluk. Ini mana apa dimulai dengan berkaitan dengan mengenal akan Allah Subhanahu wa taala, supaya kenapakah tiada jalan lain melainkan kena tilik dengan kepada dalil dengan akal dan mengambil istidlal, supaya hasil baginya bagi hamba ilmu yakin akan Allah Subhanahu wa taala dengan barang yang gaib, barang yang gaib. Allah taala gaib, sifat kesemuanya Allah taala gaib, malaikah pun gaib, qada dan qadar Allah pun gaib, balasan akhirah pun gaib. Hani allazina amanu allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah ni. Al-Quran hudan lil muttaqin. Al-Quran menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Mereka yang beriman dengan perkara yang gaib. Ini hak mula-mula ni. Dan Allah gaib. Qada qadar Allah gaib. Malaikah Allah gaib. Barzah gaib. Akhirah pun gaib. Dosa pahala pun gaib. Wa amal bulan Ramadan, nampak ke stokor-stokor gaib. Kalau dalam keadaan derhaka dosa pun gaib. Supaya hasil baginya bagi hamba ilmu yakin dengan barang yang gaib. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Tu hak kurniaan. Dimulai dengan ilmu yakin. Keyakinan kita kepada Allah datang daripada ilmu. Kemudian ainul yakin, hakul yakin, itu kurniaan Allah Subhanahu wa taala, dan mengetahui bahawa baginya bagi hamba itu Tuhan yang menjadikan, Allah taala yang menjadikan dan yang memberatkan hukum, Allah taala yang mentaklifkan hukum,
dan menyuruh dan menegah. Allah Ta'ala yang menyuruh kepada ketaatan dan Allah Ta'ala yang menegah daripada kemaksiatan. Menyuruh dengan iman dan taat, menegah daripada kufur dan bagai-bagai maksiat. Yang pertama, mengenal Tuhan yang menjadikan, Allah Ta'ala yang menjadikan, Allah Ta'ala yang mengurniakan bagai-bagai nikmat, dan Allah Ta'ala yang memberatkan hukum. Siapa yang mentaklifkan hukum? Pada suruhan dan pada larangan, Allah Ta'ala yang mentaklifkan hukum dan menyuruh kepada ketaatan zahir dan batin, dan menegah daripada maksiat, daripada kufur dan bagai-bagai maksiat zahir dan batin. Jadi dimulai dengan mengenal Allah, lepas tu mengetahui, mengerjakan suruhan dan meninggalkan larangan tegahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu yang dimulai dengan ilmu pegangan, dan kita minhaj disusuli dengan ilmu berkaitan dengan ketaatan zahir fiqh, disusuli dengan ilmu berkaitan dengan ketaatan batin tasawuf. Mengenal Allah dan mengetahui suruhan Allah dan mengetahui larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah awal aqabah, yakni pertama-tama bukit yang berhadap akan bukit dalam jalan ibadah, yang dah itu dinamakan dia aqabah ilmu dan makrifah. Hanya mula-mula sekali. Awal aqabah, pertama-tama bukit, pertama-tama bonggok, pertama-tama peringkat yang berhadap akan hamba dalam jalan ibadah. Hanya pertama-tama jalan ibadah. Dan iaitu awal aqabah, pertama-tama bukit, dinamakan dia aqabah ilmu dan makrifah. Ini hak pertama-tama, kata Ghazali, di dalam jalan ibadah selepas dikurniakan keinsafan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu akidah yang pertama, ilmu fiqh ketaatan zahir yang kedua, ilmu tasawuf ketaatan batin yang ketiga. Ketiga-tiga ilmu ni kita kena belajar serentak tiga-tiga. Melainkan kalau kita ajar kepada anak kita ajar kenal Tuhan dulu. Semayang kita dah ajar lagi. Sebab kita ajar kenal Tuhan ni 4-5 tahun kita ajar dah kenal Tuhan. Allah Ta'ala Tuhan yang mengetahui, Allah Tuhan yang satu, kita ajar dah. Ajar tak lagi semayang 7 tahun baru ajar. Puasa 7 tahun baru ajar. Kalau kita ikut sebagaimana didikan hak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada anak kita, betul. Kita ajar kenal Tuhan dahulu. Dah ajar semayang? Dah. Ajar kenal Tuhan dahulu. Sekarang pada masa kita sudah balik ni, tidak. Hak mula-mula, tak mula-mula. Sebab kita nak ajar semayang umur 7 tahun. Kita nak ajar sebelum tu pun boleh, tapi umur 7 tahun hak perintah kitanya. Yang diwajibkan kepada kita adalah alimus sabiyas salah iza balagha sab'a sinin. Nabi kata, ajar oleh kamu akan anak kamu semai belum 7 tahun. Tapi ajar mengenal Allah dan Rasul, anak kita boleh faham apa yang kita cerita. Kita mula ajar 4 tahun, 5 tahun kita ajar dah ni mengenal Allah, mengenal Rasul, cerita bab malaikat, cerita bab barzah, cerita bab syurga dan neraka. Ceritalah bab malaikat. Malaikat ada catat amal baik, malaikat ada catat amal buruk. Cerita secara qada umur budak. Tapi kalau pada masa ni kita ajar mengenal Allah, kita ajar dak semayang, fiqh dak tapi kalau kita insafnya kemudian, tiga-tiga tu kena belajar serentak lah. Ilmu tauhid kena belajar juga, ilmu fiqh di masa yang sama kena belajar juga, ilmu tasawuf pun kena belajar juga. Tapi kalau kita hak ajar peringkat budak-budak tu gitulah. Kita tekan bab akidah dahulu. Umur 7 tahun kita tekan bab semayang. Lepas tu umur besar sikit kita cerita bab hati pula. Kena ikhlas semayang ni. Jangan semata-mata kerana mak ayah suruh. Jangan semata-mata kerana mak ayah. Mak ayah ni kan semayang, dapat upah. Puasa cukup, dapat upah. Cukup sebulan puasa akan dapat ni. Mula-mula. Kemudian dia besar sikit, kita ajarlah, janganlah semai puasa kerana tawaran hadiah daripada ayah tu. Lillahi ta'ala lah. Ni kita kemudianlah pula cerita buat hati. Faham tak ni? Sebab apa ni? Sebab balik lambat lagi. Balik lambat lagi kita ajar tauhid dulu nah.
ajar peka. Lepas tu kita ajar buat tasawuf pula. Balik umur 15 kita kata. Kalau balik umur lah, kita ajar selu-selu. Tapi kalau kita sekarang mai keinsafan, 3 ilmu kena belajar ketiga-tiga. Seeloknya tiap-tiap hari tu kena ada 3-3 ni. Macam contoh kita surat imam ni lah. Subuh kita ambil tasawuf, duha kita ambil tauhid dengan pekoh. Dalam sehari tu nak ada tauhid, pekoh, tasawuf. Bagi kita yang balighnya lewat. Ada juga orang baligh lewat. Ada baligh lewat. Ada orang yang tak baligh sampai ke mati. Itu selesailah. Kalau kita ni baligh lewat, dia kena cukup 3-3. Tapi kalau kita ajar anak kita mula-mula tu, barulah susung. Ajar kenal Tuhan, ajar semayang, ajar keikhlasan. Bolehlah susung gitu. Sebab anak kita belum baligh. Satu peringkat. Dan kalau kita balik dah, ketiga-tiga tu kena belajar serentak. Tauhid, fiqh dan juga tasawuf. Tu awal aqabah, pertama-tama bukit yang berhadap akan hamba di dalam jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.